mukhlisin, insya-Allah. Kita pun dah masuk bulan Rejab ya. Sekejap je masa berlalu, Rejab dan kemudian nanti Syaban dan kemudian Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk sihat dan dapat beribadat dengan berlipat ganda lagi amalan, insya-Allah, pada bulan-bulan yang mendatang. Jadi saya ambil masa sedikit dalam sekitar 20 minit untuk berkongsi tentang keistimewaan dan rahsia yang ada dalam surah Al-Mulk. Dulu saya pernah cerita tentang surah Al-Kahfi, dan surah Mulk ini sudah tentu ada kelebihannya. Dia merupakan satu surah yang sunnah dibaca, bukan sekali-sekala, tetapi setiap hari kalau boleh kita kena baca surah Mulk. Walaupun dia sunat, tidak wajib, tapi kita kena force diri kita, paksa diri kita untuk baca. Facebook kita boleh baca, TikTok kita boleh baca, Instagram kita boleh baca, media sosial kita boleh baca. Takkan surah Mulk yang tak sampai 5 minit pun, kalau kita dah lancar tu, laju je kita baca surah Mulk ni. Kalau tak hafal pun kita boleh tengok handphone dan sebagainya. Kerana apa kelebihan surah Mulk ini? Dia salah satu surah yang Nabi baca ketika sebelum tidur. Kalau diikutkan riwayat, banyak surah Nabi baca sebelum tidur. Ada yang kata 13 surah Nabi baca sebelum tidur. 13 tuan-tuan. Kita satu pun kira dah bagus ya. Kalau dapat baca satu tu kira hebat lah ya. Sebenarnya kalau ikut yang masyhurnya, kalau sebelum tidur Nabi antaranya lah ya, saya tak cerita semua, masa terbatas, surah Mulk dan surah As-Sajdah. Kita selalu hari Jumaat surah Sajdah kita baca pagi subuh kan, imam baca surah Sajdah. Tapi Nabi SAW selain daripada solat subuh tu sunnah juga, tapi sebelum tidur pun Nabi baca surah Sajdah juga, dan juga surah Mulk, dan juga 3 Qul, dan banyak lagi lah surah lain ya. Kenapa? Sebab surah Mulk ini yang dalam hadis sahih, walaupun ramai yang memberikan dalil-dalil, saya pun tak pasti dalil-dalil itu sahih atau tidak. Cuma yang betul-betul sahih tentang surah Mulk ini, yang mana Nabi SAW sebut dalam Al-Quran ada 30 ayat yang apabila seseorang itu membaca ayat 30 ayat Tabaraka itu, surah Mulk itu, maka dia akan terbebas daripada azab kubur. Itu salah satu yang sahih lah yang disebutkan. Dan ada juga yang menyebutkan juga salah satu hadis lagi, hadis sahih daripada Nabi SAW, disebutkan siapa yang membaca surah Mulk ini, dia merupakan penghapus kepada dosa-dosa. Jadi itu antara hadis yang sahih lah. Walaupun ada lagi hadis-hadis lain, tapi itu yang saya dapat petik, hadis yang sahih. Kenapa dia begitu istimewa? Saya nak cerita sedikit isi kandungan dia surah Mulk ini. Bukanlah kita nak baca 1 sampai 30, masanya agak panjang, tetapi saya petik beberapa ayat yang sangat mustahab yang ada dalam surah Mulk, yang selalu pun kita baca. Sama ada yang baca selepas isyak di surau-surau. Mungkin di sini tidak kot, saya tak tahulah kalau tahun baru ada buat. Okey, dah buat. Ya? Isnin malam. Saya datang selalu hari apa entah, betul tak ada. Jadi okey, baguslah, maknanya dia jadi satu rutin, walaupun bukan setiap hari. Kita jadikan dia petanda bahawa maknanya kena bacalah sendiri, pandai-pandai baca sendiri. Itu dia. Sekurang-kurangnya ada orang tiap-tiap malam ada surau tertentu, ataupun kita sendirilah, maknanya tidak semestinya di surau, kita sendiri nak amal. Baik, antara ayat yang dalam banyak-banyak 30 ni, saya tertarik dalam ayat ketiga contohnya dalam surah Mulk ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta maaf, ayat kedua, bukan ayat 3, ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mustahak dia, the first part lah ayat itu, ayat bahagian pertama ayat itu, iaitu Allah SWT yang menciptakan mati dan hidup, al-mauta wal hayah.
Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuan? Liyabluwakum, untuk uji kamu, untuk test kamu. Nak tengok test anak-anak kita, periksa UPKK, periksa macam-macam ni. Tak lama lagi SPM dan sebagainya, ujian. Kita tahu kalau tak ada ujian susah. Nak masuk sekolah menengah pun susah, nak masuk universiti pun susah. Tak ada ujian, tak ada exam. Tapi Allah kata sini, Allah jadikan hidup dan mati itu sebagai ujian. Liyabluwakum. Liyabluwakum tu tuan-tuan, dia berasal, saya cerita sikit bahasa Arab dia. Dia berasal, liyabluwa ni dia berasal daripada perkataan al-bala. Kita orang Melayu biasa faham balak tu apa. Kita tahu kata balak selalu dalam doa bila ustaz baca khutbah kan. Kita akan dengar doa-doa disebut al-balak, al-waba kan. Kita biasa dengar perkataan-perkataan itu. Kita faham balak ni bala bencana. Tapi sebenarnya al-balak dalam bahasa Arab, al-ibtila, dia sama erti dengan al-imtihan. Al-imtihan makna exam atau ujian. Ujian, maknanya Allah jadikan sektor kehidupan dan kematian itu sebagai ujian. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa di kalangan kamu amalannya yang terbaik. Siapa amalan yang terbaik di kalangan kita kan? Maknanya kita sendiri tahu dan Allah Ta'ala yang tahu kita buat apa dalam kehidupan kita. Sebab itu ialah kebetulan kita masih lagi di awal tahun baru ini, walaupun tahun Masihi lah ya, kita tidaklah nak celebrate ya sangat tahun Masihi ni. Tapi ialah sudah tentu kita tak boleh lari sepanjang kehidupan kita. Saya pun bekerja, tuan-tuan bekerja juga ya. Kita memang tak boleh lari daripada tarikh Masihi. Ya, tarikh miladi. Saya lebih selesa pakai miladi sebab Masihi tu kalau dalam bahasa Arab maknanya dia Kristian. Masihi, Masihi itu makna Kristian ya. Sebab itu kalau kita biasa dengar orang dulu dia akan guna 2000, contohlah 2024 miladiah. Miladiah tu kira okey lagi. Miladiah. Kalau Masihi tu Kristian maksud dia. Ya, tapi kita dah guna dalam bahasa Melayu, kita nak buat macam mana? Tapi ustaz sebagai guru bahasa Arab, ustaz kena ceritalah kepada tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan baru ni dapat ilmu-ilmu bahasa Arab kan? Dapat ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi benda tu kita kena faham. Maknanya jelas di sini Allah kata kehidupan dan kematian manusia itu Allah jadikan untuk test kamu semua, siapa di kalangan kamu yang baik. Bukan baik aja, terbaik. Sebab disebut ahsan. Ahsan bukan baik sahaja. Kalau hasan baik, kalau ahsan terbaik, the best. Sebab itu kita angkat takbir apa kita? Allahu Akbar. Akbar tu maha besar. Dia kalau ada akbar, dia ada alif, makna dia paling, sangat ataupun maha. Tapi sebab kita angkat takbir tu untuk Allah SWT, jadi kita terjemahkan ke bahasa Melayu sebagai maha besar. Kan? Allah the Almighty, Allah maha besar. Macam tu juga dalam ayat ni, ahsan. Ahsan maknanya terbaik. Sebab itu kita nak jadi orang yang, cuba jadi orang yang terbaik semampu kita dalam amalan. Amalan yang wajib kita dah tak boleh tinggal. Sebab wajib, kalau wajib kita tinggal, kita tanggung sendiri dosanya. Betul tak? Kan kalau amalan fardu tak boleh tinggal, solat Jumaat tak boleh tinggal, solat fardu tak boleh tinggal. Tapi yang added value, nilai tambahan tu apa? Nilai tambahannya ialah solat sunat contohnya. Itu yang mustahab. Walaupun dia sunat, mungkin kita kata alah sunat je, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa pun kan. Tapi kita kena kikis kita punya minda begitu. Mind setting kita, kalau kita kata alah sunat je, tak buat tak apa, tak buat tak dosa pun. Kalau buat kita dapatlah pahala. Kena kikis benda tu. Sebab untuk menambah nilai ahsan wa amala yang terbaik, kita kena amalkan solat-solat sunat ekstra dan jadikannya rutin harian. Apa contoh? Solat sunat tahajud jangan tinggal. Jangan tunggu Ramadan baru nak pulun tahajud. Jangan. Nanti badan kita terkejut. Bukan tahajud je, terkejut semua nanti. Saraf-saraf kita semua terkejut. Sebab tu kita kena jadikan rutin. Solat tahajud, solat sunat qabliyah subuh, qabla fajar tu sangat besar pahala dia. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik dari seluruh dunia dan seisinya.
Bukan seluruh taman Pelangi Semenyih 2 dan seisinya, seluruh dunia. Maknanya apa lagi pahala yang kita nak? Itu ahsanu amala. Solat duha jangan tinggal, sekurang-kurangnya 2 rakaat, maksimum 12 rakaat. Awal-awal terus nak pulun 12 rakaat, pengsan juga. Sebab kita tak biasa. Allah bisa, tegal biasa, orang Melayu kata. Jadi kita cuba buat 2 dulu. Kalau 2 tu dah agak konsisten, tambah lagi 2, 4 rakaat. Itulah konsisten kita cuba buat, 4 rakaat setiap hari. Jadi itulah ya tuan-tuan, antara contohnya saya nak sebut dalam, nak kaitkan juga dengan ayat ini supaya kita tahu kehidupan dan kematian kita, apa dia punya target dia. Kita kerja ada KPI, ada target. Biasa setting target ni awal tahun ni lah. Awal tahun setting target, awal tahun juga kita LMPT. Kalau orang kerja kerajaan, LMPT, laporan tahunan tahun lepas apa kita dah buat, dapat mencapai ke tidak target kita dalam bidang pekerjaan masing-masing, capai tak kita sekurang-kurangnya 80%, contohnya kan. Itu bagi orang yang bekerja seperti saya dan tuan-tuan lah. Ya, itu dia. Jadi itu kita kena tahu. Dalam hidup kita pun macam tu juga. Dalam akhirat kita begitu juga. Baik. Selain daripada itu, dalam surah Mulk ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang betapa besarnya. Tadi cerita pasal macam mana nak jadi orang yang terbaik, tapi diberi juga keadaan yang berlawanan, iaitu kalau orang itu ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah azab yang menunggu mereka. Itu disebut dengan jelas dalam ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11 dalam surah Mulk. Yang disebut antaranya seteruk-teruk azab atau seburuk-buruk azab yang disebut di sini azabu jahannam, iaitu azab neraka Jahannam. Itu yang sangat dahsyatlah. Jadi dan disebut dalam ini juga tentang bagaimana keadaan manusia yang akan dicampakkan ke dalam neraka itu, mereka akan menjerit meraung-raung sedangkan neraka itu sedang menggelegak. Bayangkan, na'udzubillah min zalik, menggelegak. Cuba kita fikirkan, menggelegak ni mendidih, betul tak? Mendidih. Bila mendidih, kalau kita di dunia ini, kalau kita belajar sains lah, ya, takat didih berapa? 100 darjah Celsius, betul kan? 100 degree, 100 darjah. Bila kita masak air ataupun apa, menggelegak air tu, maknanya air tu kepanasan dia adalah 100 darjah Celsius. Bayangkan akhirat, bayangkan neraka Allah. Api neraka Allah disebut dalam hadis Nabi SAW, kepanasannya adalah 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Cuba kita buat kiraan-kiraan yang mudah, congak-congak, iaitu 100 darjah kali 70. Berapa tuan-tuan? 100 kali 70. Ini matematik mudah ni. Anak-anak kita pun boleh jawab. Berapa? 7,000 darjah Celsius. 100 pun kita rasa melepuh badan kalau kena, kadang-kadang kena percikkan minyak sahaja, kena air panas sikit, kita minum tiba-tiba air panas, lidah kita pun dah rasa kebas, rasa melecur, ya. Apalagi kalau 7,000 darjah Celsius. Allahu Akbar. Itu kiraan-kiraan logik sahaja. Kita tak tahulah berapa panas sebenarnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, walaupun disebut di sini adalah untuk orang-orang kafir, tapi kita juga kena ambil perhatian dan kita juga kena muhasabah diri kita supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada keingkaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyesalan itu berlaku kepada orang-orang musyrikin, kerana mereka apabila malaikat mengazab mereka dalam neraka, malaikat akan bertanya kepada mereka, kamu ni dulu masa di dunia dulu, wahai orang kafir, tak ada ke nabi-nabi, rasul-rasul datang kat kamu? Malaikat akan bertanya. Kalau istilah kita tu membebel lah. Malaikat ni akan membebel kepada ahli neraka, akan marah ahli neraka. Kamu ni dulu masa di dunia, wahai orang kafir, tak ada ke nabi-nabi datang kat kamu? Tak ada ke nabi-nabi yang ajar kamu bahawa tidak boleh menyembah selain daripada Allah Ta'ala? Jadi akhirnya orang kafir tu jawab apa? Memang ada, tetapi kami degil tidak mahu mendengar. Kami tidak mahu menerima dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul.
Orang kata, orang Melayu kata apa? Hadis Melayu kata apa? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Nah, itu yang berlaku kepada orang-orang dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat yang disebut tadi, seperti mana yang saya dah sebutkan beberapa tadi, akhirnya para penghuni neraka itu mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku zalim dengan menyeksa mereka. Ini kerana mereka pernah didatangi utusan Allah SWT, iaitu para rasul dan para nabi, tetapi mereka sendiri mendustakan dan menghina utusan Allah itu. Mereka bukan tidak percaya saja, mereka kutuk, mereka kecam, mereka hina para nabi dan para rasul. Dahsyat tuan-tuan, kan? Kalau kita betul-betul faham surah Mulk ini, ya, jangan hanya kita baca saja, baca bagus, tapi kita kena tahu maksudnya juga. Dan disebut juga dalam ayat-ayat berikutnya berkenaan dengan keadaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan dia bukan hanya takut kepada Allah, tetapi dia takut kepada perkara-perkara ghaib, iaitu azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan dapat apa? Contoh seperti ayat 12 disebut, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka akan mendapat apa? Maghfirah. Maghfirah maknanya pengampunan Allah, keampunan daripada Allah SWT, dan mereka juga mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Baik. Selain daripada itu juga disebut juga kisahnya dalam surah Mulk ini, bagaimana kita nak menjadi seorang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita nak takut kepada Allah SWT, tetapi dalam masa sama sebenarnya kita tak nampak Allah. Kita tak nampak Allah SWT, tapi kita rasa takut dengan Allah. Kita takut nak melakukan kesilapan atau kesalahan. Ini sama seperti hadis yang selalu highlightkan atau selalu diwar-warkan berkaitan dengan ihsan. Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? U'budillaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadahlah kepada Allah SWT seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Dan orang-orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika tiada naungan lain pada hari akhirat adalah di antaranya seorang lelaki yang diajak melakukan maksiat oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang lelaki yang memberi sedekah tetapi dia merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini antara golongan yang 7 golongan, tapi disebut 2 golongan sini, orang yang diajak melakukan maksiat tetapi dia menyebut aku takut kepada Allah, dan yang kedua adalah orang yang bersedekah tetapi menyembunyikan sedekahnya. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui amalan orang tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ayahanda dan anak-anak semua, antara lain juga disebutkan tentang bagaimanakah Allah menciptakan kehidupan di dunia ini, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan selain daripada itu, Allah sebutkan di sini juga ada ceritanya secara umum berkenaan dengan golongan ataupun kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kufurnya mereka, kekufuran mereka kepada para rasul dan para nabi mereka. Antaranya seperti yang cukup popular, cukup famous, iaitu contoh seperti kaum Thamud yang dibinasakan dengan panahan petir, kaum Ma'ad yang dibinasakan dengan angin yang amat sejuk dan kencang selama 8 hari 7 malam berturut-turut. Begitu juga dengan kaum Fir'aun dan kaumnya juga apabila ditenggelamkan ke Laut Merah. Itu antara keadaan yang mana Allah SWT menunjukkan betapa besarnya azab Allah jika manusia itu ingkar padanya. Tapi kita di umat Nabi SAW ni beruntung, sebab kita ni macam mana ada berlakunya apa juga kemaksiatan yang ke bumi ini, Allah memberi ruang kepada kita untuk bertaubat, ditangguhkan segala azab dan sebagainya,
tetapi kita diberi ruang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak seperti umat-umat yang dulu. Kalau umat-umat dulu sekali buat saja keingkaran, on the spot terus azabnya turun. Dia ada banyak kisah lah Nabi-Nabi ni. Tapi ada satu umat selain daripada Nabi SAW, ada satu umat Nabi, ya, ada Nabi tu, dia tak sempat kena azab sebab umat dia sempat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dikenakan azab, tak sempat nak turun azab. Umat Nabi siapa? Bukan Nabi Muhammad lah SAW ni, kita pun cerita ni yang umat Nabi-Nabi dulu. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Umat Nabi Yunus kan, Nabi Yunus kan yang masuk perut ikan apa semua kan. Tapi dikatakan begitulah dalam sejarah, umat Nabi Yunus tidak diazab kerana mereka sempat beriman kepada Allah SWT sebelum turunnya azab kepada mereka. Jadi itu kita kena belajar dan lebih mendalam lah. Kalau sekarang tak sempat lah saya nak cerita semua. Jadi kita boleh cari kisah-kisah Nabi-Nabi ini, kisah-kisah umat terdahulu. Itu yang menarik, belajar sirah, belajar sejarah. Sampai soalan UPKK pun terbocor. Soalan sejarah kan. Punya minat sangat orang nak belajar sejarah. Kesian anak-anak UPKK. Tak apalah, anak-anak tu dugaan juga nak dapat cemerlang kan. Sampai soalan UPKK, kalau SPM tu okey lagi berbaloi, UPKK pun nak dibocorkan. La ilaha illallah. Saya pun tak faham. Ya? Mungkin tak tahu kok cikgu-cikgu spot exactly sama kebetulan kot. Jadi bila cikgu spot tu nampak macam sama, terus takut bocor, tukar soalan lain. Itulah pelik juga UPKK tu budak darjah 5 je ya. Bukan tingkatan 5 SPM. Itulah pelik juga tu, tak pernah saya dengar. Tapi itulah ya, manusia ni kadang-kadang tidak amanah. Tidak amanah. Kerja tapi tidak amanah. Itu masalah tu. Macam mana boleh terbocor itu kalau bukan tangan manusia? Takkan malaikat pula bocorkan soalan. Itulah dia ya. Itu pengajaran pada kita juga tu. Jadi tak apalah untuk anak-anak kita, insya-Allah mudah-mudahan dapat mumtaz. Saya doakan insya-Allah. Baik, apa lagi antara poin-poin terakhir saya lah ya, sebelum kita tangguhkan dulu kuliah kita untuk menunggu azan Jumaat. Antaranya yang disebut juga dalam surah Muluk ini, antara yang terakhir lah ya. Allah Subhanahu Taala juga menceritakan ya tentang keajaiban kekuasaannya kepada orang musyrik dalam bentuk burung yang mereka saksikan. Bayangkan kita melihat burung-burung berterbangan itu kan, mengembangkan sayapnya dan mengatuk sayapnya. Bagaimana keadaan itu berlaku? Kita nampak benda itu simple aja. Burung tu berterbangan, dia terbang dan dia mengembangkan sayap dan mengatuk sayap. Nampak macam simple. Kan? Kita nampak burung itu. Dia tidak ada enjin, dia tidak ada apa, tapi itu semua dengan kudrat irada Allah. Walaupun ada orang cuba terbang daripada zaman dulu lagi, ada ulama-ulama terdahulu, contoh Ibnu Firnas sebagainya, cuba untuk terbang seperti burung tetapi gagal. Ya, cedera parah, jatuh, terhempas. Bayangkan manusia nak cuba terbang. Kan? Tapi cuba tengok burung yang kita nampak selalu kat sini, burung gagak lah kan, kita nampak selalu kutip-kutip makanan, sampah-sampah kan. Bagaimana kita tenungkan kehidupan ataupun cara Allah SWT menciptakan burung-burung itu, bagaimana ia boleh jadi begitu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muluk ini juga disebut dengan jelas ya, terutama kalau kita biasa dengar perkataan yang disebut sebagai at-tayr. At-tayr itu kalau dalam surah Muluk disebut at-tayr itu maknanya burung lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan seperti ayat 23 ya, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dia yang menciptakan bagi kamu as-sam'a. As-sam'a apa? Pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal afidah, jiwa. Al-afidah, hati, nurani. Al-afidah tu kata jamak, kata tunggal ni saya ada orang nama tu dalam surau ni. Fuad. Siapa nama Fuad tuan-tuan? Ada nama Fuad tuan-tuan sini? Fuad. Orang Melayu panggil Fuad. Fuad. Orang Melayu suka ain kan, dia bukan ain, dia bukan sengau, tak sengau. Fuad. Fuad. F-U-A-D tu ejaannya fa waw hamzah alif dal. Fuad. Bukan Fuad, bukan Fuad ya. Jangan kita ainkan huruf yang bukan ain. Fuad makna apa? Jiwa. Jiwa kita ni Allah cipta, hati nurani kita ni Allah cipta. Sangat besar dia punya fungsi dia.
Sebab itu dalam hidup kita, ya, seharian hidup kita, apa saja kita kait dengan hati. Kecil hati saya awak tak jemput kenduri, contoh kan. Besar hati saya awak jemput saya. Ya. Apa lagi? Busuk hati, baik hati, semua hati. Dia tak sebut benda lain, dia sebut hati. Maknanya hati ni tempat processor. Kalau kita ada laptop, ada komputer, kita tahu kan dia punya apa, motherboard ataupun apa itu adalah dia punya jiwa ataupun hati kepada komputer itu. Kalau rosak tu, cantik laptop tu macam mana pun rosak lah. Begitu juga hati. Kalau hati manusia rosak, busuk, kotor, habislah manusia itu. Kacak macam mana, cantik macam mana pun akan terselah keburukannya. Sebab itu kita kena jaga hati kita ni, tuan-tuan. Anak-anak, ayahanda sekalian, jaga hati kita supaya kita sentiasa berada dalam kawalan, berada dalam perlindungan Allah, berada dalam hidayah Allah sentiasa, keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi Ustaz itu sajalah untuk tengah hari ini. InsyaAllah kita akan salat Jumaat dengan khutbah dan salat Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi bolehlah kita mengambil ibrah pengajaran untuk semangat kita menambah lagi amal ibadat kita seharian menjelang Ramadan yang tak lama lagi. Rejab, Syaban, Ramadan tak lama lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sihat tubuh badan untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.